Kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu menangani cabaran Barat. Wow, inilah dia. Kalau kamu tengok, okey, dalam buku teks, inilah dia. Okey, gambaran Raja-Raja Melayu bergambar bersama dengan Residen dan juga Residen General British. Okey, yang ini kalau kita tahu, ini adalah Residen General British. Manakala yang bawah ini adalah Sultan-Sultan. Untuk pengetahuan kamu, ini ialah Sultan Abdul Samad. Betul, Ahmad Danish. Sultan Abdul Samad itu Sultan Selangor. Okey. Ya, yang ini adalah okey, Sultan Johor. Ya, Sultan Johor, Sultan Ibrahim kalau tak salah cikgu. Okey, kemudian dikelilingi juga oleh sultan-sultan dari negeri-negeri lain. Okey. Jadi banyak juga sultan-sultan yang lain yang telah menyertai di sini. Jadi inilah di mana ni cikgu? He looks like a British man. Okey, baik. Ini adalah persidangan ataupun mesyuarat Raja-Raja Melayu ataupun dipanggil Durbar di Kuala Kamsar pada bulan Julai 1897. So ada yang bertanya, cikgu, awak macam Mak Saleh Sultan Johor tu. Okey. Dia memang ada sikit-sikit lah. Dia ada sikit-sikit keturunan macam British sikit. Dia begitu. Baik. Okey. Kalau kita lihat perluasan kuasa British ini menimbulkan reaksi. Kita tahu perluasan kuasa British telah menimbulkan reaksi pemerintah negeri Melayu Utara dan juga Johor. So Raja-Raja Melayu telah berpakat dan mengatur strategi bagi menangani cabaran Barat. Jadi hari ini kita nak tengok apakah yang mereka lakukan untuk menangani cabaran Barat. Okey, kalau kita lihat inilah dia gambaran Sultan Johor. Ini gambar Sultan Johor, Sultan Abu Bakar. Reaksi pemerintah tu apa? Reaction. How they react apabila British datang dan cuba untuk campur tangan dalam pentadbiran negeri. So bagaimana reaksi mereka? Apa respons mereka? Apa respons raja-raja? Itu yang kita nak belajar. Okey. Baik. Pembinaan kereta api itu kan? Ya, betul. Okey, betul. Begitu juga yang ini Sultan Terengganu iaitu Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Ini gambaran mereka lah. Sultan-sultan yang telah menghadapi cabaran Barat. So kita lihat di sini tentang reaksi. What is reaction? Pemerintah-pemerintah ini terhadap tindakan Barat. Apakah reaksi mereka? So kita lihat di sini pada bab yang keempat. Kalau kamu ingat bab 4, iaitu dalam bab 4 iaitu berkaitan dengan negeri-negeri Melayu. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kamu tahu kan negeri Melayu tidak bersekutu iaitu Perlis, kemudian Kedah, kemudian Kelantan, kemudian Terengganu dan juga Johor. Dan juga Johor. So dalam bab 4, negeri Melayu tidak bersekutu ni, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor telah menjadi milik apa? Milik British. Kerana apa? Kerana perjanjian Bangkok 1909. Perjanjian Bangkok 1909. So ini menyebabkan mereka telah pun dimiliki oleh British. Jadi kalau kita lihat di sini dalam bab ini penguasaan British ke atas negeri-negeri Melayu Utara, iaitu negeri Melayu Utara ialah Perlis, Kedah. Ini menyebabkan kalau kita lihat berlaku persaingan kuasa Barat, terutamanya British dan juga Perancis, France. Jadi kesungguhan British untuk luaskan kuasa ke atas negeri Melayu Utara berhasil melalui perjanjian Bangkok pada 10 Mac 1909 yang kita pelajari dalam bab yang keempat. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah yang berlaku dalam perjanjian Bangkok itu? Iaitu kalau kita lihat protokol sempadan. Perjanjian Bangkok telah memecah belahkan wilayah negeri-negeri Melayu Utara.
Apa itu protokol sempadan, cikgu? Protokol sempadan maksudnya adalah peraturan-peraturan sempadan. Border, sempadan tu border. Dalam perjanjian Bangkok, dimensionkan tentang border, iaitu yang mana kawasan dikuasai oleh Siam, yang manakah kawasan dikuasai oleh British. Jadi kalau kita lihat, perluasan pengaruh British ini, melalui perjanjian Bangkok 1909 telah memecah belahkan wilayah negeri-negeri Melayu Utara. Sebab British dan Siam mementingkan kedudukan pengaruh masing-masing tanpa mengambil kira kebudayaan, geografi, etnik dan agama penduduk tempatan dalam membuat, diorang buat apa? Diorang buat perubahan sempadan. British dan Siam buat perubahan sempadan. Dan British dan Siam bersetuju menjadikan legeh dan lembah sungai sebagai pembahagian atau garisan sempadan. Maknanya legeh ataupun lembah sungai menjadi garis sempadan berdasarkan protokol sempadan perjanjian Bangkok 1909. Apa itu legeh, cikgu? Legeh itu ialah kawasan tanah tinggi yang memisahkan dua hulu sungai atau lebih. Maknanya tanah tinggi itu maknanya kawasan Bukit Bukau lah. Yang memisahkan dua hulu sungai atau lebih. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini, sebenar-benarnya dulu kawasan ini, Pulau Butang, Pulau Terutau, Setul, Sadau, semua ini termasuk ini termasuk ini dan termasuk ini semua dulu dipanggil Kedah. Ini semua dulu dipanggil Kedah. Kemudian bila Siam mengiktiraf kawasan ini jadi Perlis. Perlis dah jadi negeri yang berbeza. Kemudian kamu ingat tak? Bab yang kedua, bila Francis Light ambil Pulau Pinang, dah yang ini jadi negeri yang berbeza. Nampak tak? Perlis, iaitu Raja Said Hussein Jamalulail kan? Dia jadi pemerintah Perlis, dah jadi negeri lain. Kemudian Pulau Pinang, Francis Light ambil. Langsung Pulau Pinang jadi negeri yang lain. So kemudian dalam perjanjian Bangkok, wilayah Setul ni, Setul, Sadau, kemudian Pulau Terutau dan Pulau Butang, ini semua jadi Siam punya. So sekarang ini semua jadi Siam punya. Tinggallah Kedah dengan Pulau Langkawi sahaja. Nampak tak? Kenapa jadi macam ni, cikgu? Sebab perjanjian Bangkok. Sebab perjanjian Bangkok. Ni semua dulu Kedah punya. Sebahagian daripada Kedah. Ni dulu. Kita tahu Perlis dulu Kedah punya. Kemudian Pulau Pinang pun Kedah punya. Dah diambil alih. Pulau Pinang British ambil alih. Kemudian Perlis pula. Ambil alih oleh Said Hussein Jamalulail. Tak apalah. Tapi Setul dengan Sadau tu pun Kedah dulu. Bila dibuat perjanjian Bangkok, Setul dengan Sadau ni jadi milik Siam. Dan dipisahkan. Perlis Kedah semua. Ya, betul. So Setul, Sadau sekarang ni, Pulau Terutau dan Pulau Butang tu, itu semua sekarang ni Thailand. Sekarang ni Thailand. Sayang pun. Kawasan tu memang sayang. Sayang. Nanti kalau ada kesempatan, kita akan cuba tengok kawasan tu. Untung ke kalau kita dapat kawasan tu? Nanti kita tengok. Dah terlambat. Ya, betul. Jadi, kalau kita lihat, tahukah anda dalam protokol sempadan perjanjian Bangkok 1909 ni, garis sempadan mesti berasaskan legeh. Ya, betul, Tarun. Legeh dan lembah sungai. Lembah sungai. Kemudian bermula dari utara muara Sungai Perlis di sebelah barat, berakhir di muara Kuala Tabal di sebelah timur. Bermula di sini dan berakhir di Kuala Tabal. Di sebelah timur.
Pulau Langkawi dan pulau-pulau di bahagian selatan. Bahagian selatan tu maksudnya bahagian bawah. Okey, bahagian bawah menjadi kepunyaan British. Kepunyaan British bawah ni Pulau Terutau dan pulau-pulau di bahagian utara yang atas menjadi milik Siam. Okey, menjadi milik Siam. So inilah dia yang kita kata okey, pembahagian protokol sempadan Perjanjian Bangkok 1909. Ya, kerja orang putih lah ni. Okey, nampak tak di sini? Okey, sempadan berdasarkan lembah sungai. Ini kalau kita lihat ada sempadan berasaskan lembah sungai, kemudian naik ke atas, kemudian dia akan sempadan berdasarkan legeh, maknanya berdasarkan puncak-puncak gunung. Dia bahagikan. Dia bahagikan dua. Inilah maksudnya, okey, pembahagian sempadan dalam Perjanjian Bangkok. Jadi ini menyebabkan kawasan-kawasan ini okey telah terpisah. Okey, telah terpisah. Tapi sebelum kita tengok tu, cikgu rasa kan ada lebih baik kalau kita tengok sendiri kawasan tu. Nak tak? Nak tak kalau kita rasa kita tengok sendiri, nak tak? Kita tengok tempat tu. Macam mana tempat tu agak-agaknya? Okey, sekarang ni gambaran sekarang ni macam mana agak-agaknya tempat itu. Supaya kita dapat idea, macam ni rupanya tempat dia. Okey. So, korang semua setuju nak tengok? Setuju kalau setuju nak tengok, kita boleh tengok sekarang. Okey, jom kita nak melawat okey. Okey, Elan atau Zamzam? Tengok Zamzam Al-Lakazam. Okey, lain negeri. Lain negeri. Okey, baik. Jom kita tengok. Okey, baik. So sekarang kita berada di di negeri kita di Pulau Pinang. Baik. Kalau kita perhatikan, yang ini adalah negeri Kedah. Okey. So sekarang ini negeri Kedah. Yang mana yang kawasan yang warna merah tu itu adalah Kedah. Dulu Kedah termasuklah Perlis. Dan juga termasuklah Pulau Pinang. Dulu Kedah termasuk Perlis dan juga Pulau Pinang. Dan termasuk Langkawi. Serta di atas ini, kalau kita perhatikan, ada Satun. Satun ni dulu, adalah juga dulu di bawah Kedah. Satun ni juga dulu di bawah Kedah. Langkawi sebesar Pulau Pinang, lagi besar Langkawi. Lagi besar Langkawi lah. Dan ini Pulau Tarutau, pulau-pulau ini pun dulu sebahagian daripada Kedah. Oleh kerana protokol sempadan Perjanjian Bangkok. Maknanya Perjanjian Bangkok itu telah menetapkan di antara British dengan Siam, iaitu penetapan sempadan mesti melalui aliran sungai dan juga melalui legeh-legeh bukit. Jadi sebab itu kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini, inilah dia sempadan dia. Kalau kita tengok sempadan dia, tak marah ke British sebab kehilangan barat? Ya. Sadau di atas. Sadau tu di atas. Di sini ada Satun. Ini Bandar Satun. Ada masjid lagi semua dan juga di bahagian atas ini juga adalah kawasan Sadau. Ini kawasan Trang. Naik atas lagi ni ada kawasan ini. Ini Trang. Ini semua di mana ni? Ini semua di Thailand. Dah masuk Thailand dah sekarang. Jadi macam mana mereka menentukan sempadan ni, cikgu? Diorang tentukan sempadan melalui, kalau kamu tengok, melalui inilah dia. Sempadan melalui yang telah ditentukan oleh perjanjian British dan juga Siam. Dia naik atas bukit, dan juga dia melalui kawasan-kawasan tertentu. Kita tak dapat turun lagi, tapi ini kawasan bukit dia.
Nampak tak? Dia ikut. Ini yang dipanggil legeh. Ini dipanggil legeh sungai, iaitu sempadan itu dia akan tetapkan mengikut puncak-puncak bukit. Okey, puncak-puncak bukit. So sebelah kiri itu Malaysia, sebelah kanan tu adalah Thailand. Nampak tak? Jadi kalau kita lihat dia ikut sempadan, okey, dia ikut puncak bukit, okey, Malaysia dan Thailand. Ini di mana ni? Ini di sempadan Perlis dan juga Kedah. Okey, kalau kita lihat sempadan di antara Perlis dan Kedah dan dengan Thailand. Okey, kalau kita tengok dia letakkan sempadan tu di puncak bukit. Okey, puncak bukit dipanggil legeh sungai ataupun di peringkat hulu sungai. Okey, so kalau kita nampak memang sempadan akan melalui kawasan hutan belantara lah. Ini semua kawasan hutan okey. Dan sekarang ni sepanjang hutan ini okey telah dijaga oleh askar tentera-tentera daripada kedua-dua negara. Tentera Malaysia pun jaga sempadan, tentera Thailand pun jaga sempadan ini. So kalau ada sebarang pencerobohan, maka kamu boleh ditangkap kalau menceroboh lebih daripada sempadan ini. Ini ada Wang Kelian. Okey, ini kawasan sempadan lah. Kalau nak lepas di kawasan ini kena ada pas border ataupun pas sempadan ataupun ada pasport. Okey. So inilah dia pembahagian dia. Tapi kalau pembahagian hutan tak ada masalah tau. Pembahagian hutan di kawasan hutan sempadan tak ada masalah. Tetapi apa yang jadi masalahnya apabila pembahagian itu melalui kawasan bandar. Melalui kawasan bandar. Macam mana agaknya akan berlaku bandar itu terbahagi dua? Sebagai contoh, contoh macam Padang Besar ni. Macam Padang Besar ni, nampak tak? Padang Besar ni satu kawasan Padang Besar, tapi Padang Besar ni terbahagi dua. Sebelah atas tu ialah Thailand, sebelah kiri ni adalah Malaysia. Dan dibahagikan melalui apa cikgu? Okey, dibahagikan melalui iaitu sempadan anak sungai. Anak sungai. Ada bahagian bandar di Malaysia. Itu jadi isu. Itu jadi isu. Macam mana ni? Padahal orang-orang kampung kat situ juga. Dan ini kalau kita lihat pembahagian melalui jalan raya dan juga melalui anak sungai pun ada. Okey. Jadi ini sempadan di antara Malaysia dan Thailand. Dan kalau ini tak ada masalah lagi tau. Kalau korang tengok di bahagian negeri Kelantan, Kelantan lah. Okey. Paling kesian ni Bukit Kayu Hitam. Okey. Berlaku pemisahan kawasan-kawasan ini. Dan kalau kita lihat di langsung melalui Tasik Perdu, kemudian juga melalui kawasan Thailand, dan juga kawasan Siam dan akhirnya sampai ke negeri Kelantan. Kalau negeri Kelantan ada satu kawasan iaitu dipanggil ni kamu tengok Rantau Panjang. Kamu tengok bandar Rantau Panjang ni. Ni Rantau Panjang. Satu kawasan bandar Rantau Panjang tapi dipisahkan oleh sungai. Sebelah kanan tu Malaysia, sebelah kiri tu adalah Thailand. Macam mana agaknya tu? Dipisahkan oleh Sungai Golok, iaitu Golok River di Sungai Golok. Jadi inilah bukti bahawa negeri Melayu kita telah pun dipisahkan melalui perjanjian Bangkok. Yang sedihnya, semasa permulaan kalau tak silap cikgu di Tabal, Kuala Tabal di sini ke ada kawasan Kuala Tabal di sini kalau tak silap cikgu. Mereka sangat-sangat sedih. Sebab apa tahu? Sebab kawasan Tabal tadi ke kawasan Tabal ke kawasan ni tadi? Kawasan seperti ini. Sungai Golok dan sebagainya. Diorang sebenarnya dulu satu kampung. Tetapi telah dipisahkan oleh British
dan Thailand melalui perjanjian Bangkok. Waktu mula-mula diumumkan kawasan ini, sebelah kanan ini adalah Kelantan, sebelah kiri ini adalah Siam, sebelah kanan ini di bawah British, sebelah kiri ini di bawah Thailand ataupun Siam. Ramai penduduk-penduduk di kawasan Sungai Golok dan juga kawasan-kawasan ini, diorang beramai-ramai pindah masuk ke dalam Kelantan. Sebab diorang tak nak duduk di bawah Siam. Dia nak duduk di bawah negeri Kelantan. Nampak tak? Terpaksa mereka tinggalkan tanah pertanian, rumah untuk pindah ke Thailand ataupun pindah ke Kelantan. Inilah masalah yang berlaku ya. Akibat perjanjian Bangkok 1909. Okey. Baik. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya sebelum kita nak tengok lagi, iaitu okey, cikgu. Satu ni semua best ke cikgu? Tarutau ni, Kepulauan Tarutau ini dulu Kedah punya. Ini dulu Kedah punya tetapi sekarang dah jadi Thailand punya. Cikgu, ini cantik ke? Ya Allah, puan tahu tak? Pulau-pulau ni okey. Pulau-pulau ni antara pulau yang tercantik. Antara pulau yang tercantik di dunia. Ya, betul. Sebagai contoh, jom kita tengok. Okey. Antara pulau yang tercantik dunia. Kau nak turun? Nak tengok? Okey. Korang tengok ni. Okey. Nampak tak? Okey. View pulau dia. Pulau risau. Risau kan? Okey. Baik. Ini di mana? Ini di Pulau Tarutau. Okey. Kalau kamu lihat dia punya pantai dia, pasir yang bersih pun semua kan. Okey. Ini adalah kawasan di kepulauan ataupun Pulau Tarutau yang dulunya sebahagian daripada Kedah, tetapi telah menjadi milik Siam. Milik Siam. Apakan daya kita tak dapat nak memilikinya kerana perjanjian Bangkok. Perjanjian Bangkok telah memisahkan kawasan-kawasan ini. Menjadi milik, ada yang milik Siam dan juga ada yang menjadi milik negeri Kedah. Dan kalau kita lihat kawasan ini, baik. Perjanjian Bangkok dibuat pada tahun 1909. 1909. Ui, cantik. Cantik, serius cantik. Kamu tahu tak, yang tengah tu itu bukan Selat Melaka tau. Itu lautan tu ialah Laut Andaman. Laut Andaman ni adalah sebahagian daripada Lautan Hindi. Sebab itu dia cantik dan air dia memang biru kehijau-hijauan. Nampak tak? Biru kehijau-hijauan. Jadi pantai dia lagi bersih lah. Serius lagi bersih lah. Nampak tak? Laut lain buruk tak adalah buruk, tapi tak secantik macam ni lah. Bersih lah tu. Kan, kira bersih lah tu. Ya, kan dia cakap ada sepanjang Sabah miliknya. Okey. Kencing biru jadi hijau sikit. Apa dah kau ni Cobra. Mungkin. Dia tak buat sebab tu ke dekat Sabah ada bantahan kan? Tak ada bantahan dia. Okey. Ada bantahan sebenarnya. Ada bantahan. Baik. So, kita telah lihat inilah dia kawasan-kawasan yang dulunya milik Kedah tapi sekarang telah menjadi milik Siam. Okey. Jadi, kenapa ada perubahan itu? Kerana perjanjian Bangkok yang kita pelajari ini. Okey. Perjanjian Bangkok pada tahun bila? 1909. 1909. Jadi inilah tentang protokol sepadan. Jadi persoalannya, cikgu, iaitu Raja-Raja Melayu ni tak menentang ke? Apa respon diorang apabila berlaku perjanjian ini? Baik, kita tengok respon diorang. Reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu.
reaksi pemerintah, iaitu reaksi raja-raja lah. Negeri-negeri Melayu Utara terhadap perjanjian Bangkok. Apakah reaksi mereka? Kita tengok pemerintah Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis mempersoalkan hak British dan Siam menentukan masa depan politik negeri Melayu tanpa berunding dengan mereka terlebih dahulu. Dia macam ni lah, seolah-olah macam macam British datang dengan Siam, British dengan Siam buat perjanjian, lepas tu yang ini kawasan kau, yang itu kawasan aku. Okey, kita setuju okey. Masalahnya sultan-sultan dengan raja-raja pun semua kan, Sultan Kelantan, Sultan Perlis, Kedah semua kata, dah bagikan dah, kau tak tanya aku pun. Aku pun tuan punya Kedah tau. Aku raja Kedah tau. Aku Sultan Kelantan tau. Kau kena tanya aku dulu apa hal. Apa sal kau tiba-tiba bagikan ni? Seolah-olah macam apa tau? Macam dua orang lelaki datang depan rumah kamu, dia bincang depan rumah kamu. Okey. Dia betul-betul depan pintu pagar rumah kamu, pintu pagar rumah kamu bincang. Kawasan bilik tu, bilik tu kamu punya, ruang tamu aku ambil, dapur tu aku ambil separuh, kau ambil separuh macam tu. Lepas tu kawan pun datang keluar. Encik kenapa encik kami tengah bincang nak bahagikan rumah ni kepada dua bahagian, sebahagian rumah saya, sebahagian lagi jadi kawasan dia. Encik, rumah ni rumah saya encik. Rumah ni rumah saya. Kenapa tak tanya pada saya? Tak ada. Kami memang nak bahagikan je. Okey. So kami tak perlu tanya kamu. Saya tuan rumah kat sini. Ini rumah saya punya. Kenapa you all suka hati nak bahagikan rumah saya? Apa masalah kamu? You see? Itu sebenarnya yang berlaku. Kau rasa? Kau rasa tak marah? Yeah. Betul Tarun, betul. Dia ingat kita ni invisible. Yeah, kan? Hello, bang. Korang dua orang bincang ni, aku kat depan tau, ni rumah aku tau. Kan? Tak apa. You diam saja. Kami nak bincang. So kita diam pula. Diam lampau ni. Kan? Ya betul. British mengaku Kelantan, Kedah tu bawah Siam. Sebab itulah, maknanya diorang bahagikan, tapi tanah tu bukan British punya. Tanah tu pun bukanlah Siam punya. Kedua-dua tanah tu semua kan milik raja-beraja masing-masing, sultan masing-masing. Kenapa tak tanya sultan dulu? Kenapa tak tanya raja dulu? Okey, setuju ke tidak? Kan? Kan? Ini buat macam harta sendiri, lepas tu bagi-bagi. Dia nak kena lempang ni kan? Macam tu. Tu Ryan Adam tulis kan. Aiman, kau ambil keyboard cikgu, aku ambil PC cikgu. Setuju? Apa tu? Hello. Cikgu kat depan ni. Kau tak tanya pun cikgu. Kau ni sekarang. Kan? Suka-suka hati je kau nak ambil aku punya keyboard. Suka hati kau nak ambil PC aku. Dish. Macam tu lah kan. Contoh macam tu. Lari. Jadi so macam itulah yang berlaku dalam perjanjian Bangkok. British dengan Siam berbincang suka-suka hati nak bahagikan negeri Kedah, Kelantan, Perlis bahagikan kawasan masing-masing. Kan suka hati, tak tanya pun Cikgu, Empire British bila akhir? Empire British sampai sekarang ada lagi. Sampai sekarang ada lagi, cuma makin mengecil lah. Itu je, makin mengecil. Baik. So kita lihat di sini. Iaitu apakah reaksi mereka? Empire ada endingnya. What is empire? Empire dia keluasan yang besar. So empire tu akan mengalami besar dan kecil. So sekarang Empire British dah kecil. Macam juga Tanah Melayu. Tanah Melayu tu kalau kita lihat kawasan tu masih ada. Kesultanan Melaka dah habis. Tetapi telah bertukar ganti menjadi negeri kerajaan Melayu dan juga telah menjadi Malaysia. So orang kata empire untuk British masih ada lagi sampai sekarang. Bila akan berakhir? Kita tunggu je lah. Baik. Reaksi pemerintah Perlis dulu. Kita tengok apakah reaction Perlis.
melalui protokol sempadan perjanjian Bangkok, okey, Perlis telah kehilangan wilayah Pujoh yang terletak di sebelah utara Sungai Perlis. Okey, utara Sungai Perlis, dan kehilangan wilayah Pujoh kepada Siam. Jadi, Raja Said Alwi Jamalulail membantah, nampak membantah tindakan Siam mengambil wilayah Pujoh. Dan kemudian wilayah Pujoh ini dimasukkan pula ke dalam wilayah Setul. Dan wilayah Pujoh ni sepatutnya menjadi sebahagian daripada Perlis. Okay. Pujoh ni sepatutnya sebahagian daripada Perlis. Okay. Kerana sebelum itu, Pujoh ditadbir oleh kerajaan Perlis melalui penghulu Kuala Perlis. Baik. Tindakan Siam bukan tindakan British ke? Sebenarnya, kalau kita ikutkan, okay, bila Siam setuju ambil Pujoh, okay, dan British kata, okay, kau ambil Pujoh, means that, maknanya apa? Maknanya secara technically, Siam telah ambil Pujoh lah. Walaupun kita kata, itu bukan tindakan British ke? Sebenarnya tindakan Siam dipersetujui oleh British. Tindakan Siam ambil Pujoh yang dipersetujui oleh British. Dia macam ni lah, macam tadi kan, Aiman ambil keyboard, kemudian Ryan Adam ambil cikgu punya PC. Yes. Kemudian, okay, so cikgu kata bahawa, okay, sebenarnya, okay, itu telah diambil oleh Aiman. Okay, kemudian kamu kata, bukan ke si Ryan yang ambil cikgu punya keyboard? Ya, tetapi Aiman tu, dia ambil keyboard atas persetujuan Ryan. Nampak tak? Ryan pun setuju. Ryan kata, kau nak ambil keyboard cikgu kan? Kau ambil lah. Aku setuju je. Aku ambil PC Aiman pula kata apa? Okey, aku setuju. Nampak tak? Jadi, contoh. Okey. Ya, betul. Jadi, macam itulah. Maknanya, iaitu maknanya Perlis kehilangan wilayah Pujoh tu, dan Raja Said Alwi membantah tindakan Siam yang mengambil wilayah Pujoh itu dan menjadikan dia wilayah Setul sebahagian daripada Siam. Jadi ada bantahan. Apakah reaksi Perintah Perlis? Iaitu Raja Said Alwi membantah. Membantah. Baik, ini gambar Raja Said Alwi. Baik, bagaimana dengan reaksi pemerintah Kedah pula? Sultan Kedah, korang tengok Sultan Abdul Hamid. Reaksi pemerintah Kedah, Sultan Abdul Hamid Halim Shah, berasa tersinggung. Ini reaksi. Tersinggung kerana tidak dibawa berunding. Iaitu tidak dibawa berunding perihal negeri baginda. Iaitu tidak dibawa berunding untuk berbincang tentang negeri baginda. Kalau dalam bahasa budak-budak sekarang, koyak. Koyak lah. Of course lah, koyak. Kan? Dan tentunya British dengan Siam berbincang, kau tak panggil better. Okey, kamu berdua tidak panggil better. Better tersinggung. So dalam bahasa sekarang, better koyak. Kerana apa? Kerana terasa bahawa kamu berdua tidak membawa better berunding. Begitulah, tersinggung. Tersinggung. Cikgu koyak. Maaf cikgu, saya pulangkan PC. Tak payah. Tak payah pulangkan, ambil lah. Cikgu ada PC lain. Okey, baik. Baik. Berdasarkan protokol sempadan perjanjian Bangkok ini, Kedah paling banyak hilang. Kedah paling banyak hilang. Kesian Kedah. Korang tengok Kedah, dia kehilangan wilayah apa tahu? Sadau hilang. Setul, daerah Setul hilang. Pulau Terutau hilang. Pulau Butang hilang. Dan juga pulau-pulau sekitarnya kepada siapa? Kepada Siam. Banyak gila kot kawasannya. Kan? Banyak gila macam korang lah kan.
barang-barang yang korang letakkan dekat luar rumah tu. Bayangkan kalau dia hilang. Kalau setakat basikal je hilang tak apa. Basikal hilang, kasut sekolah hilang, kasut jalan hilang, kasut bola pun hilang, kasut futsal pun hilang. Korang rasa? Apa yang korang rasa? Bila banyak benda hilang. Mau fras. Tinggal slipper je. Itu pun slipper kan? Slipper pun sebelah hilang. Sebelah je tinggal. Slipper yang sepasang patutnya ada duduk, sebelah pun hilang. Kau rasa? Yeah. Jadi bayangkan stres ni. Bersyukur dengan apa. Jadi itulah yang berlaku kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Rasa tersinggung. Sebab apa? Banyak dia, negeri Kedah yang hilang kawasan. Jadi Sultan Abdul Hamid Halim Shah menegaskan bahawa dia kata apa? Sempadan baharu di antara Kedah dan Siam ni, itu yang dia tersinggung ni dan dia buat bantahan. Sempadan baru antara Kedah dan Siam ini harus ditentukan mengikut kriteria sempadan yang sedia ada. Jadi baginda amat murka. Ini dua. Baginda amat murka sehingga menyatakan tidak akan memaafkan pihak yang menjual negeri Kedah seperti menjual seekor kerbau. Bayangkanlah. Begitu terasanya. Jadi kita bincang reaksi dulu. Jangan kita kata, habis dia tak apa-apa ke? Nanti dulu. Kita bincang respon Sultan-Sultan dulu. Sultan ataupun Raja Perlis, Raja Perlis bantah. Itu respon. Reaksi pemerintah Kedah, iaitu kita tengok, apakah reaksinya? Kita boleh bagi banyaklah. Yang pertama sekali, Sultan Abdul Halim Shah dia tersinggung. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita tahu baginda amat murka. Dua. Dan yang ketiga, baginda tidak akan memaafkan pihak yang telah menjual negeri Kedah. So ada tiga. Apa respon? Apa reaksi pemerintah Kedah? Yang pertama, iaitu tersinggung. Yang kedua, amat murka. Dan yang ketiga, tidak akan memaafkan pihak yang menjual negeri Kedah seperti menjual seekor kerbau. Inilah dia. Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Inilah dia. Untuk ni, ada. Tetapi nantilah. Kita selesai nanti, kita akan buat quizzes, insyaAllah. Inilah dia. Kita tengok upacara menandakan sempadan baharu wilayah Siam dan British selepas perjanjian Bangkok 1909. Siap kau tengok siap bergambar lagi kau. Ada upacara lagi. Siap bergambar lagi. Kau tengok. Kalau kita tengok upacara ini disertai oleh tentera-tentera negeri-negeri Melayu bersekutu. Ini tentera-tentera negeri Melayu. Berserta dengan residen-residen British. Ini residen-residen British, residen dan penasihat-penasihat British. Dan juga ada pegawai tertinggi British. Nampak tak? Ada upacara lagi. Melampau sungguh. Kau bayangkanlah kalau rumah kau tu ada dua orang tadi, yang cikgu cakap tadi, dua orang lelaki. Dia berdiri depan rumah. Dah bagi-bagikan kan? Okey, kita bersetuju. Jom kita ambil gambar. Upacara pembahagian rumah. Yang kau kat luar kan, kau kat dalam kan. Kurang ajar betul kan. Dia bahagikan rumah kita ni kan. Lepas tu siap bergambar lagi depan rumah. Kau rasa? Kan. Rasa nak tumbuk kan. Lampau sungguh kan. Jadi inilah dia. Betul. Sangat-sangat kita kata surut ya. Sangat kurang ajar lah. Sangat kurang ajar. So itu reaksi pemerintah daripada negeri Perlis dan juga negeri Kedah. Okey. Baik. Ada soalan nak tanya tak?
Sebelum kita pergi kepada seterusnya, ataupun mungkin kita nak pergi kepada menjawab soalan soalan yang ini. Okey. Ada soalan nak tanya? Tengok filem? Alah, filem lagi. Aduh, yai. Okey. Nak tengok filem lagi? Okey. Cikgu janji kita. Janji kita. Tahu-tahu. Tapi hari ni, malam ni, semua orang penat ni. Kita main pula kali ni. Okey. Bagus tu. Jangan. Okey. Nak tengok filem ke? Filem apa? Filem rentak. Filem rentak. Tak, hari ni cikgu tengok ramai yang penat. Balik sekolah hari ni semua kan. Jadi hari ni, malam ni tak sesuai untuk tengok movie. Yang sesuai pada hari Sabtu, hari-hari relax, kita tengok. Ramai malam ni kita penat. So kita lagi nak tambah lagi movie, lagi penat. Koko lagi hari ni kan. So kita relax-relax je hari ni. Kita relax je hari ni ya. Nak tengok movie kita akan tengok pada hari Koko kan tak ada. Bila masa Koko tak ada. Okey. Baik. Kita sambung ya. Tengok video sekejap lagi tidur. Itulah. Sekejap lagi tidur. Baik. Tak apa. Kita sambung sikit lagi. Iaitu berkaitan dengan reaksi pemerintah. Oh ya ke? I see. Baik. Baik. Kita dah tengok reaksi Perlis. Kita dah tengok reaksi pemerintah Kedah. Bagaimana pula reaksi pemerintah Terengganu? Reaksi pemerintah Terengganu. Baik. Perjanjian Bangkok ini. Kita kata apa? Kita pun terfikir, cikgu, Terengganu dia tak ada kena-mengena dengan sempadan, cikgu. Sebab sempadan antara Terengganu dengan Thailand tu jauh, cikgu. Dia bukan pasal sempadan. Dia ada pasal lain. Pasal apa? Jom kita tengok. Perjanjian Bangkok tidak dapat diterima sama sekali oleh pelbagai pihak di Terengganu, terutamanya di dalam kalangan sultan, ulama dan pembesar tak terima. Sultan Zainal Abidin yang ketiga, mengecam. Ni. Apakah respon dia? Mengecam tindakan Siam yang menyerahkan Terengganu kepada British tanpa pengetahuan baginda. Dan baginda ingin mempertahankan kedaulatan negeri. Baginda menegaskan bahawa apa tahu? Siam, dia kata apa? Siam tidak mempunyai sebarang hak ke atas Terengganu. Dan baginda mengulangi kenyataan. Dia kata apa? Bahawa dia mengulangi kenyataan bahawa penghantaran bunga emas yang kita belajar semasa bab yang ke-4 hari tu kan, hantar bunga emas kan, bukanlah menandakan Terengganu jajahan Siam. Bukan. Bukan menandakan Terengganu itu jajahan Siam. Bukan. Tetapi sebagai tanda persahabatan. Malu Siam. Siam ingatkan dia dah declare. Dah declare tu aku punya. Rupa-rupanya sorry kita friend zone je. Ya alamak, malu. Okey. Kan. Jadi baginda mengemukakan bantahan. Jadi baginda Sultan Terengganu mengemukakan bantahan kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat pada 24 Mei 1909. Jadi kalau kita pelajari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Terengganu ataupun apakah reaksi pemerintah Terengganu? Reaksinya yang pertama, Sultan Zainal Abidin dia mengecam tindakan tu. Kemudian baginda mengulangi kenyataan bahawa penghantaran bunga emas itu adalah menandakan Terengganu adalah sebagai dengan Siam adalah sebagai tanda persahabatan sahaja, bukan tanda jajahan. Dan baginda mengemukakan bantahan. So ada tiga reaksi pemerintah Terengganu. Pertama, mengecam. Yang kedua, mengulangi kenyataan. Dan yang ketiga, mengemukakan bantahan.
kepada Gubernur Negeri Selan. Inilah dia Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Okey. Dan kalau kita tengok dia cara dia berpakaian ini adalah seperti cara berpakaian orang barat kan. Sebab baginda pernah belajar ke luar negeri sehingga ke Britain. Sebab itu dia ada pakaian macam tu. Baik. So itu di Terengganu. Dan yang terakhir kita nak tengok hari ini iaitu reaksi pemerintah Kelantan. Okey. Yang ini kita ada tengok dalam filem Mat Kilau hari tu. Mat Kilau pula. Tok Janggut tak Janggut? Korang tengok kan? Tok Janggut. Okey. Yang dia kata, apa pemerintah, orang putih ni mari sini. Okey. Ampun tuanku. Ni wakil British J.S. Mason datang menghadap tuanku. J.S. Mason. Ingat J.S. Mason. Baik. Reaksi pemerintah Kelantan iaitu J.S. Mason dan Wakil Siam. J.S. Mason dan Wakil Siam datang ke Kota Baru menghadap Sultan Muhammad. Memaklumkan persetujuan antara Siam dan British melalui Perjanjian Bangkok 1909. Baik, apakah respon Sultan Muhammad? Sultan Muhammad keempat ini telah pun menolak perjanjian berkenaan. Menolak. Itu satu. Yang kedua, Sultan Muhammad juga kecewa dengan tindakan British. Kecewa dengan tindakan British yang telah menyerahkan wilayah Tabal, iaitu daerah di Kelantan, yang dihuni kira-kira 15,000 orang Melayu, diserahkan Tabal ini kepada Siam. Jadi kecewa dengan tindakan British ini. Kau boleh serahkan daerah Tabal itu kepada Siam. Padahal kat situ ramai orang-orang Melayu Kelantan, hampir 15,000 orang. So, betul. Kalau kita lihat di sini Jadi inilah dia. Kalau kita lihat daerahnya, iaitu Tabal di sini. Sepatutnya Tabal tu seperti kat sini. Ini daerah dia. Tetapi Tabal itu telah termasuk ke dalam kawasan Siam. Manakala Tumpat dan bawah ini semua adalah di bawah penguasaan British. Jadi inilah dia yang berlaku, hasil daripada ataupun kesan daripada Perjanjian Bangkok. So di sini peta menunjukkan sempadan di antara Kelantan dan Siam selepas Perjanjian Bangkok 1909. Sungai Golok dijadikan sempadan antarabangsa. Sungai Golok mana Sungai Golok? Ini Sungai Golok. Sungai Golok ini menjadi sempadan antarabangsa di antara Siam dan juga kawasan negeri-negeri Melayu Utara. Jadi menyebabkan British menyerahkan wilayah Tabal kepada Siam. Sebahagian besar penduduk Tabal berhijrah ke Kelantan kerana tidak mahu berada di bawah pemerintahan Siam. Nampak tak? Banyak penduduk-penduduk di Tabal itu berhijrah ke Kelantan kerana tidak mahu berada di bawah Siam. Dia pindah pergi ke Tumpat dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya, tindakan pemerintah negeri-negeri Melayu Utara ni yang berusaha mempertahankan hak, ini adalah usaha yang wajar dihargai. So Perjanjian Bangkok 1909 ini memberikan kita iktibar bahawa jika kita tidak mempunyai pendirian yang tegas mempertahankan hak dan maruah bangsa, maka pihak luar akan mengambil kesempatan yang akan menentukan hala tuju negara kita. Jadi inilah kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan iaitu pertama, reaksi pemerintah negeri Melayu Utara dan juga protokol sempadan Perjanjian Bangkok yang telah memecahkan wilayah negeri-negeri Melayu Utara. Baik, so perjanjian ini buatkan Siam untung, British untung. Tapi Kedah, Perlis, Kelantan rugi. Ke ada keuntungan sedikit? Tak ada.
So maknanya siapa? Ryan, kamu kena faham perjanjian ini untungkan Siam, untungkan British. Tapi Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu rugi. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa dalam bab yang keempat, negeri-negeri ini menerima penasihat British. Di mana penasihat British telah pun meletakkan undang-undang barat. Kemudian meletakkan pegawai magistrate, pegawai pemungut hasil dan magistrate di negeri-negeri ini. Menyebabkan apa? Kita tahu bahawa pengurangan kuasa sultan dan pembesar, di mana mereka kutip cukai, pegawai-pegawai penasihat itu telah mengenakan cukai yang tinggi, kan? Yang telah menyusahkan penduduk-penduduk di Kedah, Perlis, Kelantan dan juga Terengganu. So, kalau kita lihat, yang untung siapa? Siam dan juga British. Yang rugi, penduduk-penduduk dan pemerintah negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. You see? Inilah akibatnya. Okey. Baik. Ya, ada soalan nak tanya tak tentang 8.1 ini? Okey, iaitu protokol sempadan dan juga reaksi pemerintah. Baik, ada yang tanya, cikgu. Perak tak ada kena-mengena dengan perjanjian Bangkok sebab negeri. Ya, betul. Betul. Okey, Perak tak ada kena-mengena dengan perjanjian Bangkok. Ya, tak ada kena-mengena. Okey, sebab Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang telah digabungkan menjadi negeri-negeri Melayu bersekutu. So mereka dah ada residen British sendiri dan juga residen general bagi negeri-negeri Melayu bersekutu. So tak termasuk dalam perjanjian Bangkok. Tidak. Cikgu masa dulu ada suka sniper. Ya, ada. Ada dulu sniper. Memang ada sniper. Cuma sniper tu dalam terms yang berbeza. Di Sabah, di Sarawak ada sniper, iaitu